Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh. Sekarang kita lihat perbahasan kita mengenai dengan Asy-Syariah Al-Islamiyah dari sudut kesyumulan dia. Syamilah, dari sudut kesyumulan. Syumul ni mana apa? Merangkumi semua aspek. Asy-Syariah Al-Islamiyah dia merangkumi segenap penjuru kehidupan kita. Semua ada kena-mengena. Dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi amalan praktikal. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Okey. Apa yang Allah perincikan dalam kitab? Semua telah perincikan. Jadi dinisbahkan bagi hukum hakam yang amali, iaitu hukum hakam yang amaliyah. Al-ahkam al-amaliyah itu mengenai dengan fiqh. Kerana orang yang melihat pada mana-mana kitab dalam al-fiqhul islami, dia akan dapati dalam kitab-kitab fiqh ni membahaskan, dia tak tinggalkan walaupun sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara, semua dia akan jelaskan. Okey. Apa yang manusia buat, perkataan ke, perbuatan ke, yang manusia lakukan, yang manusia katakan, semuanya syariah Islamiyah telah mengambil tempat dalam perkara tersebut. Okey. Jadi syumuliyatil ahkam, syumulnya hukum hakam dalam syariat Islamiyah, yang pertama kita lihat dari sudut memanjangnya dia, iaitu syariah Islamiyah ini merangkumi kehidupan manusia bermula daripada kelahiran sampailah kematian. Okey, itu syariah Islamiyah. Bermula daripada lahir kehidupan dunia, azannya, berkhitan, kemudian iqamat, berkhitan, bubuh nama, semuanya, akikah dan sebagainya, sampailah di saat sebelum kematian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu semua adalah dalam syariah Islamiyah. Dari sudut lebarnya syariah Islamiyah iaitu segenap penjuru kehidupan, semuanya. Ketika mana berada di masjid, diterangkan bagaimana syariat Islamiyah. Ketika berada di rumah, ketika berada di pasar, ketika berada di tempat kerja, semuanya Islam telah terangkan secara terperinci. Dari segi dalamnya, amqan, dalamnya, isi syariah Islamiyah, dia mengandungi, merangkumi dalam kehidupan ini, kehidupan ruh dan juga al-maddiyah, ruhiyah dan juga maddiyah, kehidupan dalaman dan juga luaran, sama ada secara personal ataupun secara sosial masyarakat. Okey, sama ada dunia dan juga akhirat. Semuanya syariah Islamiyah mengambil tempat. Jadi tuan-tuan boleh lihat dalam karangan Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhu Muyassar wa Mu'asir. Okey. Syariah Islamiyah mengambil berat kehidupan manusia ni setiap marhalah, level. Yang kita bagi tadi sebelum daripada kelahiran. Okey, selepas kelahiran. Sebenarnya semenjak bayi itu menjadi janin dalam perut ibu dia. Okey, situ pun dah ada hukum hakamnya. Kalau dia mati, adakah perlu dimandikan, semayangkan? Kemudian
ketika mana dia menjadi kanak-kanak, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi orang tua, menjadi tua bangka. Okey, sehinggalah dia mati. Bahkan selepas daripada mati, syariah Islamiah lengkap cerita A sampai Z. Okey, seperti itulah syariah Islamiah menjaga hak-hak manusia. Hak-hak manusia, walaupun sekecil-kecil perkara, contohnya seperti anak dalam kandungan, tak lahir lagi kehidupan dunia, tapi di anak dalam kandungan sekiranya ada wasiat, maka adakah layak diterima ataupun tidak? Kanak-kanak, orang dewasa, orang yang tua, mayat, semua ini syariah Islamiah telah atur segala hak-hak mereka. Sebab itu syariah Islamiah mengambil berat tentang mustaqbalil insan, masa depan manusia, bukan setakat di kehidupan dunia sahaja, bahkan di kehidupan akhirat pun syariah Islamiah mengambil tempat. Okey, tidak syak lagi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qanun, undang-undang tidak mengambil berat di kehidupan dunia sahaja, kalau tidak dia akan disempit. Bahkan undang-undang dalam syariah Islamiah dia juga merangkumi sebelum kehidupan, ketika hidup dan juga selepas kematian. Okey, untuk lebih ringkas kita lihat hukum hakam amaliyah fiqh ini, dia merangkumi 3 dimensi. Okey, apa dia hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan diri dia, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Hubungan manusia dengan Allah dipanggil yang ibadat, semayang, puasa, haji dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat ibadat ini dalam Islam tidak terbatas kepada syiar-syiar ta'abbudiyah, mana syiar-syiar yang tak dapat kita fikir logik akal. Semayang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Bahkan setiap amalan syariah Islamiah merangkumi setiap amalan, setiap pergerakan yang mana niatnya untuk mencari redha Allah, maka di situlah dikira ibadat. Bukan kata semayang, puasa, zakat je, haji dan sebagainya, tidak. Setiap amalan yang mana amalan itu menuntut mencari keredaan Allah itu dikira ibadat. Perkara yang kedua, hubungan manusia dengan diri dia sendiri. Itu mengenai dengan halal haram. Contoh dia makan ni, duit ni halal ke haram. Okey, al-hadar wal ibahah, perkara yang dilarang dan juga perkara yang harus. Iaitu apa yang manusia ambil dalam kehidupan dia, makanan dia, minuman dia, pakaian dia, termasuklah apa yang dia ambil. Sebab apa Islam ambil berat benda ni? Untuk jaga akal dia, untuk jaga badan dia. Kalau dia makan benda bukan-bukan, minum benda bukan-bukan, akal akan rosak, badan akan rosak. Islam mengambil berat perkara ni. Itu hubungan manusia dengan diri dia. Ada orang dia tak kisah diri dia, dia makanlah gula 1 tong pun, susu pekat 1 tong, tak apa. Dia tak kisah kencing manis ke apa ke, diri dia tak ambil berat tentang diri dia. Potong kaki potong, potong tangan potong jari potong. Okey, padahal dalam fiqh ambil berat benda tu. Alaqatul insan bi ghairihi, dalam fiqh hubungan manusia dengan manusia yang lain dipanggil sebagai al-adat, al-ahkamu al-adat ataupun al-muamalat. Okey, ahkamul muamalat, ahkamul adat. Dan apa yang berkaitan dengan tu, jual beli ke, sewaan ke, pinjaman ke, hukuman qisas ke, ataupun hudud ke, ta'zir ke, persaksian di mahkamah dan sebagainya, itu semua adalah dipanggil sebagai al-muamalat pada awal-awal, sebab hubungan manusia dengan manusia. Syariah al-Islamiyah merangkumi setiap majal, tempat dan ruang dalam kehidupan manusia berserta dengan manusia yang lain, kerana tidak ada manusia yang tidak ada hubungan dengan manusia lain, melainkan di sana ada hubungan. Tak kira lah manusia itu ada hubungan dengan ayah dia, ada hubungan dengan anak dia, ada hubungan dengan makcik dia, ada hubungan dengan jiran dia, dengan masyarakat dia, dengan tempat kerja dia. Jadi itu semua manusia, hubungan manusia dengan manusia yang lain.
Okey. Dan tiga hubungan ini, manusia dengan diri dia, manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan Allah. Okey. Fiqh ini menyusun setiap apa yang berkaitan dengan manusia dalam kehidupan ini. Sebab itu fahayatul muslim kulluha mahkumah wa mahfuzah bitawjih rabbani. Iaitu kehidupan manusia ini sebenarnya telah dihukum dan dijaga semata-mata semuanya kerana Allah, kerana pensyariatan daripada Allah. Maka tak dapat tidak, okey, kita perlu ikut apa yang agama suruh. Kalau kita bandingkan, buat perbandingan antara syariah Islamiah dan juga al-qanun al-wad'i. Syariah Islamiah yang Allah Ta'ala yang buat, al-qanun al-wad'i yang manusia yang buat, kita dapati al-qanun innama yahtammu bitamzimi alaqatil insan bighairihi faqat. Kita lihat undang-undang yang manusia buat, al-qanun al-wad'i adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Itu sahaja. Dan kesan dalam kehidupan dia. Wa alaqatihi bi khaliqihi alladhi awjadahu wa sakhara lahu hadhihi al-hayah bikulli ma fiha min ajli sa'adati wa khidmatihi liyaquma huwa bi ibadati khaliqi wa syukrihi. Syariah Islamiyah dia tunjuk hubungan kepada semua, tak kira manusia, Allah dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Okey. Kalau kita lihat al-Almaniyun, orang-orang Almania Barat, mereka sebenarnya pisahkan antara hukum akidah bab lain, akhlak bab lain, al-ahkam al-amaliyah fiqh bab lain. Jadi mereka pisahkan. Sistem politik tak ada kena-mengena dengan agama. Okey, contoh, akidah tidak ada kena-mengena dengan negara. Hukum fiqh, muamalat manusia tidak ada kena-mengena dengan agama. Jadi mereka pisahkan. Sedangkan perkara ini Islam tak pisahkan, semua sama. Sama ada dalam bab akidah ke, dalam bab fiqh ke, dalam bab akhlak ke, semua ada kaitannya dengan agama. Apa yang agama suruh saja kita buat. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita lihat di sini jelas, Islam ni satu agama yang bukan boleh dibahagi-bahagikan. Oh, saya nak ambil dalam bab semayang je agama, ibadat. Bab jenayah, bab pembunuhan, bab perkahwinan saya tak nak ikut agama. Tak boleh. Okey. Tatbiq, adaptasi syariah Islamiyah dia adalah syumul. Merangkumi semua aspek, semua bidang. Okey, semua ada kaitan dengan agama. Tak boleh ambil sikit-sikit. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, itu sekarang ni kita bincang dalam bab syariah Islamiyah. Semalam kita bincang dari sudut globalnya. Sekarang kita bincang dari sudut ianya adalah syumul, syamilah, syumul, merangkumi semua aspek. Lepas ni kita akan bincangkan syariah Islamiyah, iaitu syariah sabitah yang fil qawaid, iaitu kita panggil dari segi adaptasi yang fleksibel, yang diterima. Sebelum itu kita lihat tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sikit di papan putih bila sebut tentang asy-syariah. Tuan-tuan nampak asy-syariah? Asy-syariah, okey, al-Islamiyah. Dia ada tiga pecahan sebenarnya yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan nampak? Yang pertamanya mengenai dengan apa? Akidah. Yang kedua mengenai dengan akhlak. Okey. Yang ketiganya mengenai dengan apa kita panggil al-amaliyah. Amaliyah ni, al-ahkam al-amaliyah kita panggil apa? Fiqh. Okey. Jelas? Al-ilmaniyun. Orang-orang barat, Almania, orang barat, dia akan pisahkan akidah lain, akhlak lain,
Dari sudut muamalat dengan manusia lain, tak ada kena-mengena dengan negara dan juga agama contoh. Dia pisah-pisahkan. Sekarang ini daripada agama ni merangkumi 3 ni, dan amaliyah ni dia agak luas. Amaliyah ni fiqh agak luas. Sama ada hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan siapa? Dengan diri dia sendiri, diri dia, dan juga hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nampak tak? Inilah kita panggil hubungan manusia dengan Allah. Ini dipanggil apa? Ibadat. Hubungan manusia dengan diri sendiri, kita panggil apa? Dia adalah al-halal wal haram. Untuk diri dia, hubungan manusia dengan manusia yang lain dipanggil sebagai muamalat. Dalam ni adalah al-qanun, termasuk semua sekali lah, jinayat dan sebagainya. Okey? Jelas. 3 gambaran ni saya tunjukkan kepada tuan-tuan supaya lebih nampak gambarannya. Okey. Alhamdulillah, kita tengok syariah Islamiah yang terakhir, yang keempat ni, dari sudut apa ni? Dari sudut dia fleksibel bagaimana? Boleh padam. Di antara keistimewaan syariah Islamiah adalah sabitah. Sabitah mana sabit? Dia tak berubah-ubah dari segi adaptasinya. Okey. Sebab itu keistimewaan dia. Tak kira lah peredaran zaman, semenjak zaman Nabi sampailah sebelum hari kiamat, syariat Islamiah tetap sama. Okey. Bila sebut tentang syariah Islamiah, dia sabat, tetap dalam qawaid dia. Dalam kaedah-kaedah dia. Ini menunjukkan syariah Islamiah dia berdiri di atas qawaid asasiyah, kaedah yang asas, yang sabitah, yang tetap, dan tidak akan berubah, tidak akan digubal balik. Sebab apa? Dia diambil daripada wahyul ilahi, daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada wahyu ni ada 2, sama ada Al-Quran ataupun hadis, sama je. Okey, dia terpelihara dan juga dibukukan sampai sekarang ni, sampai zaman kita, sampai sebelum hari kiamat nanti. Okey, sebab itu apa yang datang daripada wahyu itu sabit, dan dia berkekalan sampai hari kiamat, tak akan berubah, tidak akan digubal dan ditukar. Dia adalah abadiyun ila yaumil qiyamah, forever. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhan kamu, sidqan wa adlan, dari segi benar dan juga adilnya. Okey, la mubaddila li kalimatihi, tidak yang ada yang mengubah bagi kalimat-kalimat Allah. Allah lah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesungguhnya Islam meletakkan, Allah Ta'ala meletakkan Islam sebagai satu dustur. Apa itu dustur? Undang-undang yang sabit, yang tetap, yang kukuh untuk umat ini. Maka Allah Ta'ala turunkan kitabnya Al-Quran supaya jadilah dia sebagai nizam, sebagai satu yang bersistem dan satu yang mempunyai undang-undang yang tidak akan berubah mengikut hawa nafsu ataupun kerajaan bertukar. Kerajaan bertukar, syariah tak bertukar. Kabinet tukar, perlembagaan bertukar, syariah Islamiah tidak akan tukar. Yang dimaksudkan pula itu, yang dimaksudkan sabat, tetap kukuh, tak akan ditukar, digubal selama-lamanya. Apa yang dimaksudkan dengan al-murunah, yang fleksibel segi adaptasinya, apa dia? Iaitu qabiliyatil ahkam fi syariah al-islamiyah litatawur wa taghyir wa tabdil tab'an litajaddud dzuruf wal ahwal. Hukum-hukum dalam syariah Islamiyah dia menerima perkembangan, kemajuan, perubahan, mengikut kepada perubahan perkembangan sesuatu masa dan juga keadaan. Okey. Kerana nas-nas syara' ni secara ghalibnya mengandungi hukum hakam yang am untuk pensyariatan. Bila sebut tentang hukum hakam nusus asy-syar'iyyah, dia pun hukum hakam yang umum untuk pensyariatan.
Dia taklah menceritakan secara tafsil Quran, tafsir terperinci satu persatu, tidak. Dia tak ceritakan, tidak juga menerangkan secara terperinci yang berkaitan dengan cara nak praktikal perkara ni. Contoh cara nak semayang, cara nak haji, cara nak zakat, semua tak diterangkan secara terperinci dalam Quran. Okey, وَذَلِكَ لِتَرْكِ سُلْطَةِ تَقْدِرِيَّةِ وَاسِعَةٍ لِلْمُجْتَهِدِ مُرَاعَةً اختلاف الظروف والأحوال. Ini semua Allah Ta'ala sengaja je biarkan supaya memberi peluang kepada mujtahid, memberi satu peluang, ruang kepada mujtahid untuk mereka berijtihad, dan ijtihad sudah pasti berbeza-beza, itu sebagai satu rahmat, dan mengikut perbezaan pula zaman, waktu, keadaan. Okey, cumanya murunah syariah, fleksibel syariah Islamiah ini dari segi adaptasinya bukan pada semua hukum hakam. Itu kita perlu faham, bukan pada semua hukum hakam. Jangan kita kata oh ini hukum syariah Islamiah fleksibel. Fleksibel pun ada tempat, bukan semua sekali dalam hukum hakam boleh digubal, boleh diubah, tidak. Tetapi dalam adaptasinya agak fleksibel hukum syariah Islamiah, bukan pada semua hukum hakam, tetapi hanya pada hukum hakam far'iyah sahaja. Far'iyah, tafsiliyah, hukum hakam furu' fiqh sahaja. Tidak hukum hakam yang umum secara kulli, secara keseluruhan, tidak. Fleksibel syariah Islamiah ini dari segi tatbiq, dari segi adaptasi hukum hakam yang terbahagi, kita katakan terbahagi kepada dua. Satu, bahagian yang pertama yang tidak akan menerima perubahan selama-lamanya, iaitu bahagian ini dipanggil thabit, tetap, kukuh pada setiap zaman, setiap masa, setiap tempat. Hukum hakam yang thabitah, yang sabit, tidak akan berubah, ini merangkumi beberapa hukum. Perkara yang pertama, hukum hakam yang berkaitan dengan akidah Islamiyah, berkenaan dengan akidah, dia tetap. Itu dipanggil sebagai ilmu usuluddin ataupun al-fiqhul akbar. Tidak akan berubah. Beriman kepada Allah, itulah zaman dahulu sampai kini, sampai selamanya. Beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, itulah perkara yang sama zaman dahulu, kini dan selamanya. Okey, iaitu mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, beriman dengan hari kebangkitan, hari akhirat. Asal ini adalah thabit semenjak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampailah ke hari kiamat nanti, tidak akan berubah mengenai dengan hukum akidah al-Islamiyah. Perkara yang kedua yang tidak akan berubah iaitu al-ahkam al-muta'alliqah bil akhlaq, iaitu hukum hakam yang berkaitan dengan akhlak. Iaitu daripada asas-asas yang sabit. Contohnya bercakap benar, berlaku adil, menyempurnakan janji. Sifat-sifat yang baik ini diakui semenjak pada Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampailah ke hari kiamat. Dan semenjak pada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam berlaku zalim, menipu, khianat, rasuah, berlaku diskriminasi, bias, dan juga tidak menyempurnakan janji. Itu semua adalah sifat-sifat yang tercela semenjak daripada Nabi Adam sampailah ke hari kiamat nanti, tidak akan berubah. Tidak akan ada satu zaman selepas ini, sebelum hari kiamat, yang menyatakan pendustaan itu baik. Tidak ada satu zaman selepas ini yang menyatakan kepada kita khianat kepada manusia satu perkara terpuji. Ini tidak akan berubah mengenai dengan akidah yang pertama. Yang kedua, mengenai dengan al-akhlaq al-islamiyah juga tidak akan berubah. Perkara yang ketiga iaitu al-ahkam al-muta'alliqah bil ibadat, hukum hakam mengenai dengan ibadat. Ibadat semayang, haji, puasa tidak akan berubah, itulah selamanya. Cuma cara pensyariatan umat itu berbeza. Umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, mereka semayangnya berapa waktu, itu berbeza dengan kita. Nampak? Dan kefarduan 5 waktu ni sampai hari kiamat, yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian di sana juga ada sebahagian hukum hakam far'iyah yang tafsiliyah, yang terperinci, yang disifatkan dengan thabat, seperti ahkamul usrah, hukum hakam mengenai dengan kekeluargaan, perkahwinan, talak, perceraian,
apa lagi harta pusaka, hakul hadanah, hak penjagaan anak, susuan dan sebagainya. Itu semua hukum hakam fiqh, tetapi dia lebih bersifat kepada sabat, iaitu tidak berubah, terutama mengenai dengan kekeluargaan. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana, okey, kita lihat ada satu lagi hukum hakam, pecahan yang kedua, yang menerima perubahan, yang menerima penggubalan, iaitu kebanyakan hukum hakam yang berubah yang tidak sabit adalah hukum hakam far'iyah, tafsiliyah, hukum hakam fiqh, yang mana asasnya adalah ijtihad. Berbeza dengan kekeluargaan. Fiqh kekeluargaan, fiqhul usrah, dia lebih kepada hukum as-sabat, tetap. Selain daripada itu, asasnya adalah ijtihad. Okey, ma'abbaru anhu al-fuqaha biqa'idah, sehingga ulama-ulama fiqh telah menyusun atur satu kaidah fiqhiyah, la yunkar taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. La yunkar al ahkam, la yunkar taghayyurul ahkam, tidak akan diingkari perubahan hukum hakam. La yunkar taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman, dengan sebab perubahan masa. Hukum hakam tidak akan diingkari perubahan dia. Okey, maknanya hukum hakam menerima perubahan, itu maksud dia. La yunkar taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman, maksudnya apa dia? Hukum hakam menerima perubahan dengan sebab peredaran masa. Okey, okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda perubahan pada hukum hakam syarak. Contoh yang pertama, al-hulul al-jadidah binisbati lil waqa'i al-jadidah. Peristiwa baru yang tak ada dalam nas Quran dan juga hadis. Dia perlukan kepada apa? Perlukan kepada perubahan. Ta'wilatul jadidah tadayyuqan tawsi'an. Takwil yang baru, ada yang takwil yang melampau-lampau sangat luas, ada yang terlampau sempit, keras sangat. Okey, kemudian itu yang memerlukan kepada perubahan. Kemudian yang ketiganya, tak nak tatbik, tak nak aplikasikan hukum hakam syarak. Contohnya dia kata, kita tak naklah laksanakan hukum potong tangan ni. Hukum potong tangan, tapi bukan hari biasa, pada musim kemarau. Musim kemarau, tuan-tuan, musim gempa bumi. Apa yang tuan-tuan ada, apa yang tuan-tuan ada, tuan-tuan ambil je makan. Nanti kena ganti balik lah. Makan hak orang lain tu curi tu. Berlaku di Palu dahulu, di Palu, gempa bumi yang agak dahsyat di Indonesia. Apa yang berlaku? Kelaparan. Bantuan makanan pun orang takut nak datang. Apa yang berlaku? Ada kedai-kedai runcit pecah, ambil makanan, curi. Adakah kena potong tangan? Tak, tapi kena ganti balik. Potong tangan tidak, tapi kena ganti balik. Sebab apa tak kena potong tangan? Itulah dipanggil sebagai asyubhah. Sebab musim yang tak ada makanan, gempa bumi, kemarau, jadi tak boleh kita nak laksanakan hukuman pada ketika itu. Jadi itulah kita panggil berubahnya masa menyebabkan hukum juga berubah. Taqyidul ibahah, mengkaitkan perkara yang harus. Okey, lagi apa lagi di antara tanda-tanda perubahan, iaitu tawassu'ah, tawsi'ah al-istilahat, luasnya term-term, mustalah-mustalah. Okey, contoh seperti al-syarikat, al-muassasat, banyak. Asalnya dahulunya sama ada Sendirian Barat Enterprise itu je, tapi dipecahkan term tu banyak.
taghayyurul istilahat bi taghayyuri ma'nahu hasbal amakin wa dhuruf. Kena lihat juga kepada tempat dan juga keadaan pada ketika itu apa yang dimaksudkan dengan fakir. Sebab fakir ni lain, miskin ni lain. Cuma lihat juga kepada sebahagian negara. Kalau ikut sebahagian mazhab, memanglah perbezaan antara fakir dengan miskin mengikut Hanafi dengan Syafi'i. Tapi term ini kita kena lihat tempatnya di mana, masanya bila. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Syariah Islamiyah dia ada qawaid ataupun usul yang mana dia ada berubah, ada yang tidak berubah. Okey. Dari segi tatbiq, begitu juga ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Boleh? Okey. Fa'ala sabilil mithal, nusus syar'iyyah yang berkaitan dengan nizamul hukum, meletakkan khutut aridah lihadha an-nizam bishaklin ijmali تتضمن الأمر بالعدل بين الرعية وطاعة أولي الأمر وتحقيق الشورى بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك. Okey. Sudah pastilah tatbiq, adaptasi syariah Islamiyah tidak bertentangan dengan nas daripada syarak. Sebab dia adalah syariah Islamiyah. Sebab itu kita katakan tatbiq al-maqasid al-ammah li syariah al-islamiyah pada satu darjat yang besar, satu tempat yang tinggi. Okey, sebab dia menerima perubahan. Dia pun menerima perubahan. Kerana inilah sesungguhnya Islam meninggalkan bab ijtihad maftuhan fi syariah Islamiyah, yang di bab ijtihad yang dibuka pada syariah Islamiyah, liyaqisul mujtahid ma lam yarid, supaya Islam meninggalkan bab ijtihad dibuka dalam syariah Islamiyah. Untuk apa? Supaya para mujtahid mudah nak qiyas apa yang tak ada nas. Okey. Sebab kita dalil syarak banyak lagi, yang uruf, maslahat, apa lagi, macam-macam ada. Okey. Kita lihat cara yang paling mudah bila sebut tentang syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah dia ada dua. Satu dipanggil apa? Satu dipanggil sebagai al-aslu, al-asliyah. Satu lagi dipanggil al-far'iyah. Okey. Dan asal ni juga dia ada dua. Sama. Satu yang sabat, yang tetap, tak berubah. Satu lagi apa? Yang berubah, tak tetap. Kita panggil apa? Mutaghayyir, berubah. Dalam asal ataupun qawaid al-asasiyah, apa dia? Yang sabat, yang tak berubah ini dipanggil sebagai Al-Quran dan juga hadis, nas. Yang berubah-ubah ini dipanggil sebagai ijtihad. Nampak? Dalam masalah fara' pun begitu. Dia ada yang sabit, nampak? Ada yang apa? Sabat, tetap.
ada yang mutaghayyir. Nampak tak? Boleh? Cuma ini masalah furu' ni. Ini masalah furu'. Ini masalah asal. Furu' ini apa yang sahabat dipanggil ibadat. Sebab tu tak boleh kias-kias. Ibadat tetap. Mutaghayyir dipanggil muamalat. Hubungan manusia dengan manusia yang lain. Okey ya. Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kesimpulan syariah Islamiyah. Apa kita dapat simpulkan pada hari ini tuan-tuan, puan-puan, iaitu ada keistimewaan yang sangat banyak. Semua kembali kepada satu, iaitu ini keistimewaan ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang pertamanya kita bincangkan dahulu, ada berapa? Ada 4 iaitu orang Islam akan lihat kehebatan syariah Islamiyah dilaksanakan daripada dalam hati sendiri, bukan paksaan, kemudian bebas daripada pertembungan dan juga tidak mengikut hawa nafsu. Dan kita lihat semua kita dah ulang baliklah, tak perlulah, semua setakat kesimpulan je. Okey, insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita akan masuk sikit je lagi mengenai dengan nasy'ah tarikh at-tasyri' wal fiqh al-islami, iaitu sejarah perkembangan pensyariatan dan juga fiqh al-islami. Kita lihat pada tarikh perkembangan ilmu fiqh ini, didapati pengajian fiqh dari sudut sejarah hanya satu pembahagian yang baru, pengajian yang baru. Sekalipun banyak sudut allati tanawalaha ilmu al-fiqh al-islami, yang mana kita lihat sekalipun al-fiqh al-islami dalam ilmu fiqh mengambil tempat pada pengajian ataupun bab tersebut. Okey. Tidak menafikan kebanyakan daripada zawahir hadzal ilm, iaitu zahir literal daripada ilmu ini, pengajian dirasah adadun minal katibin alladhina ta'arradu li kathirin min hadhihi adh-dhahir fi thanaya al-kutub at-tarikhiyah al-'ammah aw kutub at-tabaqat, kutub at-tarajim aw fi isyarat sari'ah taqtadiha al-munasabat wa siyaqat fil muallafat al-mutanawwi'ah qurunan 'adidah. Kita lihat dengan ini Ibn Khaldun telah menulis dalam kitab dia Al-Muqaddimah mengenai apa tu? Tarikh, sejarah banyak daripada ilmu-ilmu Islam dan juga ilmu Arabi dan juga Arabiyah. Wa min bainiha, dan di antaranya adalah ilmu-ilmu fiqh juga ditulis. Wa huna 'alaja fihi 'adadun min zawahir at-tarikhiyah wal fiqhiyah. Dengan ini di sini maka Ibn Khaldun telah beberapa orang daripada zawahir tarikhiyah al-fiqhiyah telah merawat. Okey. Merawat apa tu? Knowledge, ilmu, mendapatkan ilmu. Okey, wa kadzalika ma fa'alahu Syahrastani fi kitab al-Milal wan Nahl, al-Malal wan Nahl. Wa dzalika min khilal li mulahadhatihi lil madaris al-fiqhiyah fi asr at-tabi'in. Okey. Itu semasa mana mulahadhah dia di madrasah fiqhiyah pada zaman tabi'in, khusus terutamanya pada madrasatul hadis dan juga madrasatul ra'i. Sudah pasti dalam sejarah fiqh ini dia ada dua sekolah yang masyhur, dipanggil madrasatul ra'i dan juga madrasatul ahlul hadis. Okey. Perkara ini berterusan sehinggalah
sebahagian ulama mutaakhirin menulis ilmu ini, fan ini, ilmu fiqh. Faqad kataba Syekh Muhammad Hadari. Syekh Muhammad Hadari telah menulis satu kitab mengenai perkara ini, tajuk dia Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Itu asalnya. Walaupun Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah cerita banyak mengenai dengan ilmu-ilmu Islam, mengenai dengan ilmu bahasa Arab, dan di antaranya juga ilmu fiqh. Okey. Syekh Hadari di antara orang-orang yang awal menulis tarikh sejarah fiqh Islami. Sesungguhnya dia telah berkata dalam muqaddimah kitabnya, fa inni lam akhadha fi hadzal kitab hazwa ahadin sabaqani fi hadzal mawdu'. Sesungguhnya aku tidak mengambil pada kitab ini seumpama daripada seorang yang mendahului aku pada tempat ini. Mana aku tak tiru orang lain. Ini satu ilmu yang baru yang aku karang. Okey. Sesungguhnya al-muallif telah membahagikan, pengarang kitab membahagikan adwarul fiqh, iaitu adwar, pusingan-pusingan fiqh bertepatan kepada sebab dan juga peristiwa yang berlaku. Okey. Jadi fiqh ini ulama bahagikan kepada 6. Okey. Nanti kita akan bincang perkara tersebut. Muhammad bin Hasan Al-Hajwi, dia karang juga tulis satu kitab yang bertajuk Al-Fikrus Sami fi Tarikhil Fiqhil Islami. Dalam kitab ini sesungguhnya pengarang telah membahagikan tarikh fiqh ni kepada 4 atwar, peringkat, iaitu tufulah, peringkat kanak-kanak, peringkat pemuda, peringkat dewasa dan peringkat tua. Fakana taqsiman munfaridan. Ini adalah satu pembahagian yang tersendiri, di mana dia lihat fiqh ini merangkumi kepada al-kain hayyah, kepada dunia ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung esok dalam pengajian kita sejarah-sejarah mengenai dengan fiqh dan senarai-senarai kitab yang akan dilistkan kepada tuan-tuan antara kitab-kitab yang perlu dirujuk dalam pengajian ilmu al-fiqh al-islami. Dan juga kita akan baca maksud matlamat daripada pengajian tarikh at-tashri' dan juga fiqhul islami. Cukup sekali itu dulu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita akan bertemu kembali pada keesokan hari. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.